Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Di sini saya ingin menyampaikan kabar berita yang kurang baik kepada penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada penyokong-penyokong Tun Dr. Mahathir, Lim Kit Siam, Mat Sabu, PKR, DAP dan Amanah di sini. Hasil daripada perisikan maklumat telah mendapati bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak mahu menerima untuk Anwar Ibrahim menghadap ke Istana Negara Kuala Lumpur kerana spekulasi-spekulasi politik dan gosip-gosip politik murahan telah berlegar beberapa hari yang lalu. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Suka saya mengingatkan kepada Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam, Mat Sabu, ahli-ahli politik Pakatan Harapan dan mahacai-mahacai totok Pakatan Harapan yang amat saya hormati. Sesi temuduga jawatan Perdana Menteri yang dibuka oleh Yang di-Pertuan Agong adalah bermula Februari 2020 yang lalu, iaitu 26 Februari 2020 sehingga 28 Februari 2020. Hari ini kita telah masuk bulan Mei 2020. Maka expired date untuk Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan melobi di hadapan Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, untuk menjadi kerajaan semula di Putrajaya, telah tamat. Dan inilah fakta dan status quo politik yang amat sukar diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Pakatan Harapan. Yang di-Pertuan Agong telah memberi tempoh yang cukup adil, yang cukup saksama sejak Februari 2020 yang lalu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir serta Pakatan Harapan masih gagal untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong kerana Yang di-Pertuan Agong tidak boleh diperbodohkan oleh Pakatan Harapan. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir mendapat sokongan 129 kerusi parlimen. Maka saya ingin mengingatkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir, please move on. Sesi temuduga jawatan Perdana Menteri itu sudah tamat. Untuk masa sekarang ini, Yang di-Pertuan Agong bersama kerajaan Yang di-Pertuan Agong di Putrajaya sedang sibuk untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia daripada wabak penyakit coronavirus. Kerajaan Yang di-Pertuan Agong di Putrajaya tengah sibuk untuk memulihkan ekonomi negara. Yang di-Pertuan Agong tidak ada masa, tidak ada nafsu, tidak ada ruang untuk melayan tuntutan-tuntutan politik gila daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan. Kedua, saya juga ingin menyampaikan berita kurang gembira kepada mahacai-mahacai totok Pakatan Harapan yang terus syok sendiri dalam percaturan politik negara Malaysia ini. Menurut retorik dan propaganda politik oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan mahacai-mahacai totok Tun Dr. Mahathir, Parti PAS akan bergabung dengan Tun Dr. Mahathir untuk membentuk kerajaan baharu di Putrajaya bersama DAP tanpa kehadiran Amanah. Ini adalah satu perkara yang saya kira sangat-sangat lucu, sangat-sangat lawak tuan-tuan dan puan-puan. Parti PAS adalah parti Islam Malaysia dan parti DAP cukup sinonim dengan label parti yang tidak menghormati agama Islam, parti yang tidak tahu menghormati kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, parti DAP yang dilihat sebagai parti yang menjadi gunting dalam lipatan kepada sistem politik negara Malaysia yang tidak menghormati sejarah perlembagaan Persekutuan Malaysia. Maka dari segi ideologi politik, memang PAS dan DAP tidak mahu
bergabung sebagai kerajaan sejak Februari 2020 yang lalu. Parti PAS telah menegaskan bahawa mereka tidak menyokong Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang lalu dalam sesi temu duga bersama yang di-Pertuan Agong kerana Tun Dr. Mahathir mahu bergabung dengan DAP. Dan ini adalah masalah percaturan politik Tun Dr. Mahathir yang sangat-sangat memerlukan DAP. Kerana DAP memberi konsesi-konsesi projek kepada anak-anak Tun Dr. Mahathir dengan sangat banyak bernilai ratusan bilion ringgit sepanjang pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Maka sudah tentu Tun Dr. Mahathir memerlukan Lim Guan Eng, memerlukan DAP untuk kepentingan anak-anak Tun Dr. Mahathir dan syarikat-syarikat keluarga Tun Dr. Mahathir bagi memonopoli segala konsesi-konsesi projek mega dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia. Maka saya ingin menyatakan bahawa PAS kekal menolak kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Mahathir terus dikritik dengan cukup hebat oleh pemimpin-pemimpin PAS. Dan apabila agenda politik Tun Dr. Mahathir lebih cenderung kepada agenda peribadi dan lebih cenderung untuk membantu DAP kembali menjadi kerajaan di Putrajaya, maka strategi politik sebegini adalah tidak menepati selera politik Hadi Awang dan PAS. Maka saya mengharapkan mahacai-mahacai Totok Pakatan Harapan yang berangan-angan mahu melihat kerajaan DAP, PKR, Amanah, Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam Mat Sabu, Dr. Wan Azizah kembali berkuasa di Putrajaya sehingga saat ini terus gagal untuk mencatur politik negara Malaysia. Dan saya ingin tegaskan defisit kepercayaan rakyat Malaysia kepada reputasi politik Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam Mat Sabu dan Pakatan Harapan semakin merudum jatuh untuk Mei 2020. Hal ini kerana dari segi rekod pentadbiran Pakatan Harapan, seperti anak muda yang celik politik iaitu saya, Jufazli Shah Ahmad, memang tidak menyokong Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan kerana mempunyai rekod menangkap saya sebagai penganalisis politik bebas secara politik, secara diktator, secara keku besi. Sehingga Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tewas dalam perbicaraan mahkamah di Mahkamah Magistrate Kajang Selangor dan Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur serta Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor beberapa bulan yang lalu. Dan saya telah memenangi perbicaraan mahkamah itu dan Kerajaan Pakatan Harapan era pemerintahan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Lim Kit Siam Mat Sabu disahkan oleh Mahkamah Malaysia melakukan penyalahgunaan kuasa, menangkap saya secara politik bersama ahli keluarga saya yang tidak melakukan jenayah. Dan ini menjadi sebab besar kenapa ramai anak muda seperti saya tidak menyokong Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan kerana mereka dari segi reputasi sejarah politik mereka menjadi kerajaan, mereka adalah kerajaan yang tidak adil, kerajaan yang zalim, kerajaan yang diktator, kerajaan yang menguatkuasakan undang-undang kuku besi di Putrajaya untuk mendiamkan suara rakyat Malaysia yang mengkritik Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan. Kedua, sokongan kepada Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan ini semakin hari semakin merosot defisit kepercayaan rakyat kerana manifesto PRU 14 itu amat-amat sukar untuk dilupakan tuan-tuan dan puan-puan. Majoriti rakyat Malaysia tidak mahu terperangkap lagi dengan retorik politik dan janji-janji politik yang mana semua manifesto PRU 14 gagal dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan seperti apa yang dijanjikan oleh Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam Mat Sabu, PKR, DAP dan Amanah. Contoh yang cukup jelas adalah isu manifesto peluang pekerjaan, 1 juta peluang pekerjaan untuk belia dan rakyat Malaysia. Perkara ini gagal dilaksanakan secara legitimasi dalam institusi parlimen oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah, oleh bekas Menteri Belia dan Sukan iaitu Saudara Syed Saddiq dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Selain itu, manifesto pemansuhan tol juga tidak ada legitimasi rang undang-undang untuk memansuhkan semua tol di dalam negara Malaysia, terutamanya di kawasan wilayah Malaya.
Maka perkara ini telah menyebabkan kepercayaan dan rasa hormat majoriti rakyat Malaysia semakin hilang kepada kepimpinan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang Mat Sabu dan Pakatan Harapan. Di samping itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, manifesto lain yang tidak boleh dilupakan oleh rakyat Malaysia adalah janji harga minyak petrol RM1.50 1 liter, janji subsidi petrol untuk rakyat yang tidak berjaya dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Pakatan Harapan. Seterusnya, manifesto berkenaan dengan membayar hutang peneroka-peneroka Felda di dalam negara Malaysia yang dihambat dengan hutang yang banyak, berjanji untuk memberikan hak rakyat Sabah, rakyat Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963. Maka bukan sahaja sentimen politik di Malaya semakin merosot, tetapi sentimen politik di Sabah dan Sarawak ke atas reputasi politik Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan proksi-proksi politik mereka dalam Pakatan Harapan di Sabah dan Sarawak, semakin ramai rakyat Malaysia yang sedar bahawa Pakatan Harapan hanya pandai bercakap, hanya pandai berjanji, hanya bijak menipu pengundi-pengundi dalam sistem pilihan raya demokrasi berparlimen Malaysia untuk berkuasa di Putrajaya menggunakan jalan yang penuh dengan pembodohan politik. Maka sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir, Lim Kit Siang Mat Sabu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Mahachai Totok Pakatan Harapan di sini. Percaturan politik ini, untuk makluman anda semua, memang tidak akan berpihak kepada kumpulan parti politik yang hanya pandai bercakap, yang hanya pandai membangkang secara bangang, yang hanya pandai menabur janji-janji manis kepada rakyat Malaysia, dan ini akan menjejaskan reputasi politik Pakatan Harapan untuk 100 tahun akan datang, kerana ini adalah data-data politik yang tidak boleh dipadam oleh sesiapa, tuan-tuan dan puan-puan. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengucapkan rasa duka cita kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan yang masih tidak menemui kejayaan untuk menggulingkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya adalah satu kerja yang sangat-sangat sukar untuk menggulingkan kerajaan yang di-Pertuan Agong, kerana secara logik asas percaturan politik, yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak akan menggulingkan kerajaan mereka sendiri, seperti mana apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir menggulingkan jawatannya sendiri sebagai PM ke-7 dan menggulingkan kerajaan pakatannya sendiri, iaitu Pakatan Harapan di Putrajaya. Checkmate and game over Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan yang terus menggigit jari dan kempunan tidak mampu menjadi kerajaan semula di Putrajaya. Selamat menjadi pembangkang yang matang dalam percaturan politik negara Malaysia, kerana masa depan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan sudah tersungkur dan gulung tikar di hadapan seorang penganalisis politik bebas yang ditangkap oleh Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan 1 tahun yang lalu. Checkmate and game over Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan. Terima kasih.